Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita yang Nina nak share hari ni memang ramai betul yang minta dan sebenarnya kes ni masih lagi ongoing. Jadi Nina memang tak boleh cerita kes ni sampai habis sebabnya masih lagi dalam siasatan. Cerita kali ni tentang 4 orang student Idaho yang telah dibunuh dengan cara yang tak berhati perut langsung. Diorang telah dijumpai meninggal dalam rumah yang diorang tinggal tu berdekatan dengan kawasan U. So macam mana diorang ni meninggal? Sebenarnya diorang ni telah meninggal disebabkan ditikam berkali-kali semasa diorang tengah tidur. Disebabkan kes ni agak susah dan agak berat, so polis perlu ambil masalah untuk siasat tentang kes ni. Jadi macam mana cerita dia? Korang akan tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kes ni dianggap sebagai kes yang agak misteri apabila ada 4 orang student dibunuh dengan serentak dalam satu malam. Mangsa dalam kejadian ini merupakan pasangan yang bercinta ataupun pasangan kekasih, couple, yang merupakan Ethan 20 tahun, Madison 21, Zana 20 tahun dan juga Kale 21 tahun. Suspek utama dalam kes ni pula adalah Brian yang merupakan pelajar universiti juga. Kejadian ni terjadi di Moskow iaitu pada 13 November tahun 2022 iaitu tahun lepas, which is dalam beberapa bulan yang lepas lah. So mangsa yang berempat tadi ni baru lepas enjoy. So yalah, malam tu malam Sabtu. Of course lah diorang ni nak enjoy lah kan, malam weekend. Lepas dah puas enjoy apa semua, diorang berempat pun baliklah ke rumah untuk tidur. Polis Moskow cakap yang diorang berempat ni telah dihabiskan secara serentak dalam pukul 4 pagi semasa diorang ni tengah tidur. Selama berminggu-minggu polis cuba kumpul bukti untuk mencari siapa yang buat benda ni. Jadi kita akan jam teruslah kepada timeline kejadian, macam mana kejadian ni boleh terjadi. Pada malam Sabtu iaitu pada 12 November 2022, Kale dengan Madison ni telah keluar lepak berdua di corner club. Manakala couple satu lagi Ethan dengan Zana ni dating dekat rumah Sigma Chi. So diorang bukan keluar sama-sama lah. And then 2 orang lagi roommate diorang yang tinggal dekat rumah yang sama dengan diorang ni pun keluar lepak juga. Dalam pukul 1.45 pagi macam tu, Zana dengan boyfriend dia Ethan telah balik ke rumah. So pada malam tu boyfriend dia Ethan ni tak balik tidur dekat rumah dia, tapi dia tidur dekat rumah girlfriend dia, which is tempat kejadian tu. Dalam pukul 1.52 pagi, Kale dengan Madison balik ke rumah selepas diorang ni beli makanan dekat food truck. Kemudian pada pukul 2.47 pagi, telefon bimbit Brian stop bersambung dengan rangkaian di Pullman. Jadi Brian ni adalah suspek utama dalam kes ni. So Pullman ni adalah tempat tinggal Brian dan tak jauh lah daripada kawasan University of Idaho. Pukul 2.53 pagi pula, CCTV telah menunjukkan ada sebuah kereta Hyundai putih masuk ke sebuah highway yang menuju ke Pullman dan juga Moskow. Kemudian kereta tadi tu telah masuk dekat kawasan rumah tempat tinggal mangsa-mangsa tadi sekitar pukul 3.29 pagi. So masa ni kereta ni dah lalu depan rumah diorang ni sebanyak 3 kali tau. Jadi kalau ikut laporan polis, kejadian ni terjadi dalam pukul 4 pagi hingga ke 4.25 pagi. So dalam tempoh beberapa minit je diorang berempat ni telah dihabiskan oleh Brian. Pukul 4 pagi tu Zana ni dapat order penghantaran dari DoorDash. Pada masa Zana ni ambil order dia, 2 orang roommate dia ni tengah tidur tau. So diorang ni masing-masing ada dekat dalam bilik. Tak lama kemudian Brian ni dapat masuk ke dalam rumah diorang. Lepas tu dia terus ke tingkat atas iaitu tingkat 2 yang mana bilik tu adalah bilik Zana dan juga Kale. And then salah seorang roommate diorang yang bernama Dylan ni terbangun lepas dia terdengar macam ada bunyi bising tau daripada tingkat atas. So si Dylan ni pun bangun buka pintu nak tengok dekat luar, nak tengok apa yang jadi, tapi tak ada apa-apa. So memang tak ada sesiapa dekat situ. Dan pada masa ni Dylan tadi tu dia terdengar suara lelaki yang mengatakan, "Tak apa, saya akan tolong awak." Jadi si Dylan ni terfikir, okey, itu mungkin suara si Kale yang tengah bermain dengan anjing dia. Kemudian Dylan pun tutup pintu balik dan Brian turun daripada tingkat atas menuju ke bilik Zana pula. Dylan ni pun terdengar lah macam bunyi bising sekali lagi. Dia pun bangunlah buka pintu. Pada masa ni lah dia ternampak ada seorang lelaki yang berpakaian hitam pakai face mask lalu depan dia dan menuju keluar melalui sliding door. Roommate diorang memang tak kenal siapa lelaki tu, tapi dia kata lelaki tadi tu mempunyai kening yang lebat. So disebabkan terkejut dan takut punya pasal, roommate diorang ni pun tutup pintu dan kunci. Lepas tu dia kurung diri dia dalam bilik dia tu selama berjam-jam tau. Sebabnya dia memang takut sangat dan tak tahu nak buat apa, dan itulah cara yang terakhir dia boleh buat untuk lindungi diri dia. Pada pukul 4.20 pagi pula, kereta putih tadi telah pun meninggalkan kawasan rumah mangsa dan terus memecut laju menuju ke highway. Pada pukul 4.48 pagi pula, telefon bimbit Brian telah kembali connect dengan networks di selatan Moskow. Pada pukul 5.30 pagi pula, selepas pusing-pusing dekat kawasan selatan Moskow tadi, telefon bimbit Brian kembali connect di Pullman pula. Kemudian 9.12 pagi, phone Brian ni telah connect dengan line di Moskow iaitu berdekatan dengan kawasan kejadian iaitu
tempat mangsa-mangsa dia dihabiskan. Sampailah pada pukul 9.21 pagi, Brian kembali connect dengan network di Pullman, iaitu area tempat rumah ditinggal. Dalam pukul 11.58 pagi tu kan, polis baru dapat report lah tentang kejadian yang terjadi dekat rumah tadi, dan diorang terus pergi ke rumah tu untuk check. Bila diorang sampai dekat sana, diorang jumpa ada 4 orang yang telah dibunuh di dalam 2 bilik yang berasingan. Selama 7 jam tau, kejadian ni berlalu macam tu je. Roommate dia langsung tak call pihak polis untuk report ke apa ke, tak ada. Hasil autopsi pun menunjukkan yang diorang ni tak ada tanda-tanda yang menunjukkan diorang ni diserang secara seksual. Salah satu bukti yang diorang jumpa dekat rumah tu adalah sarung pisau yang telah dijumpai atas katil bersebelahan dengan Kale dan juga Madison. And then polis juga dapat kenal pasti kereta Hyundai berwarna putih melalui CCTV di jalanan tau. So polis pun meluaskan pencarian diorang untuk mencari dekat mana kereta putih tadi tu, dan akhirnya diorang dapat jumpa. So kereta putih tadi tu telah pun didaftar atas nama Brian dan fizikal dia pun sepadan dengan apa yang diceritakan oleh roommate mangsa-mangsa tadi tau. Tapi polis dia tak boleh nak terjah macam tu tau. Terus okay, dia ni lah kot, jadi kita pergi terjah tangkap dia, tak boleh. Jadi diorang macam kumpul bukti dulu, and then baru diorang ni akan take action. Dalam hujung bulan 12 macam tu, si Brian ni balik ke Pennsylvania, iaitu ke rumah mak ayah dia. So dekat rumah parents dia ni lah, polis datang dekat sana dan telah mengambil sampel DNA dia. Bila keputusan DNA keluar, so keputusan tu menunjukkan DNA dia sepadan dengan DNA yang ada pada sarung pisau yang diorang jumpa dekat rumah mangsa tadi. Lepas tu polis pun pergilah serbu rumah parents dia pada waktu subuh 30 Disember tahun 2022 dan bawa dia pulang ke Idaho. Sebenarnya dikatakan Brian ni sangat taksub dengan kriminologi. Sebelum kejadian tu, classmate Brian ada kata yang Brian ni pernah berbincang tentang forensik, DNA dan bukti-bukti yang akan digunakan oleh pendakwa untuk menang kes. Selain tu, Brian juga telah apply untuk intern di Jabatan Polis di Pullman. Beberapa bulan sebelum kejadian terjadi, sebenarnya Brian ni merupakan pelajar Washington State University. Sebelum dia belajar dekat Washington State University ni, sebenarnya dia pernah belajar dekat sebuah universiti lain dan belajar tentang psikologi forensik. Kemudian Brian ni telah graduate dari situ pada Jun 2022 selepas mendapat segulung ijazah, and then dia pun sama belajarlah dekat Washington State University tu. Pada tahun 2021, Brian ni pernah post dekat Reddit dan dia tanya siapa yang pernah masuk penjara. Dia macam survey lah jenayah apa yang banduan ni pernah buat. So responden tadi tu dia akan jawablah dari segi pemikiran dorang, emosi, tindakan awal dorang sampailah proses pengakuan dorang kepada polis. So motif kenapa Brian bunuh 4 orang tadi tu masih lagi tak didedahkan, sebabnya masih lagi dalam siasatan. Dan polis masih lagi mencari bukti yang lain untuk dakwa Brian ni. Jadi kalau korang nak tahu latest update tentang Brian ni, korang kena selalu follow up lah kes tentang dia, okay? Kes ni jadi viral dekat sana sebabnya Moskow ni boleh dikatakan sebuah tempat yang paling selamat lah orang kata. Selama lebih 7 tahun langsung tak pernah ada kes pembunuhan dekat sana tau. Sampailah kes pelajar Idaho tu terjadi dekat situ, and then boom, terus viral. Tak beritahu dekat korang betapa selamatnya Moskow tu. Kalau kita berjalan dekat sana pada waktu malam seorang diri pun kita akan rasa selamat tau. Nak tinggal basikal yang tak berkunci pun still lagi selamat tau, sebab tak ada siapa yang nak curi. So sejak daripada kejadian tu terjadilah kan, pelajar-pelajar dan juga penduduk dekat sana jadi lagi lebih berjaga-jaga dan diorang jadi paranoid. Kalau dulu diorang rasa Moskow ni adalah sebuah tempat yang selamat untuk diorang tinggal apa dan selamat untuk buat apa-apa aktiviti, tapi sekarang tak lagi tau. Ada satu kedai kopi dekat sana yang tutup awal tau, supaya dia punya staff boleh balik awal sebelum pada waktu malam. Jadi maksudnya sebelum gelap dia punya staff dah boleh balik dalam keadaan selamat. Bagus tu dia punya bos. Kalau kat Malaysia ni kan, pukul 12 malam pun teks lagi kan, minta tugasan lagi. Okay guys, apa pendapat korang tentang kes Idaho kali ni? Sebab sampai sekarang masih tak tahu lagi kenapa ataupun motif utama kenapa Brian tu buat macam tu. Kenapa dia target couple-couple tadi. Yalah sebab polisan ni masih lagi tak dedahkan motif kenapa. Yelah kes dia kan masih lagi ongoing kan. Jadi macam diorang tak nak keluar apa-apa statement pasal kes ni. Jadi Nina nak tahulah kalau korang ada teori kenapa dia target 4 orang tu. Tapi kalau ikut firasat Nina lah kan, firasat palatau Nina rasa macam 4 orang tu mesti ada kaitan dengan dia kan, macam tak puas hati dengan dia ke, ada kutuk-kutuk ke apa ke, ada misunderstanding di antara diorang, so dia macam geram kan, so dia pun hapuskan diorang berempat ini, rasalah kan, tapi tak tahulah. Jadi apa-apa pun kita tunggulah latest update daripada polis sana. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.